Hari ini untuk kita bercakap berkenaan kekeluargaan ini, kita bersama dengan Datuk Dr. Hassan Mohamed Ali yang merupakan pengerusi Yayasan Sabha dan juga Dr. Hajah Azuraida Syahadan, pakar kepimpinan diri dan keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali, berkaitan dengan topik kita juga kasih sayang pengukuh ikatan kekeluargaan. Kita mohon untuk Datuk huraikan sikit berkaitan dengan topik. Okey, para penonton yang hormati sekalian, Dr. Azura, Hani bersama dengan Munawar dan para penonton yang hormati sekalian kasih sayang. Kenapa saya memilih untuk memberikan sedikit berceramah selama 2 jam begitu di Port Dickson pada 6 hari bulan hari Senin malam itu, program yang dikendalikan oleh Kementerian Wanita dan juga LPPKKN dan juga organisasi yang dipimpin oleh Dr. Azura. Pertama sekali ialah soal kasih sayang ni. Kita take for granted. Maknanya kasih sayang ni ada pada kita dan sebagainya. Tetapi saya fikir dalam pengalaman saya selama dekat 30-40 tahun ini berkhidmat, memberikan sedikit ilmu dan juga kemahiran dalam kekeluargaan, saya nampak lesu layu kasih sayang di kebanyakan, minta maaf para penonton, di kebanyakan rumah dan sebagainya. Dan kelayuan, kelesuan itu banyak faktor. Yang tadi yang termoden, yang terakhir ini oleh kerana ialah tentang adanya gadget-gadget yang ada dengan kita. Anak kita sampai di meja makan pun, sampai keluar makan dengan anak-anak kononnya, nak bermesra dengan anak-anak, akhirnya seorang tengok telefon dia, seorang tengok telefon B, seorang tengok telefon C, mak dan bapa pun tengok telefon masing-masing. Di manalah sebab komunikasi ini adalah merupakan channel kata bentuk menjalinkan kemesraan dan juga kasih sayang. Yang kedua selain daripada tentang gadget-gadget ini ialah memang kita ni orang-orang Melayu, orang Malaysia terutamanya, rasanya kita tidak manifestative. We are not that manifestative in terms of kasih sayang. Kita simpan dalam hati. Of course I love my children. Of course I love my wife. Of course I love my husband. Tetapi we are not that manifestative enough. Kita tak zahirkan kasih sayang. Tetapi dibandingkan dengan orang Arab, orang Eropah dan sebagainya, doktor ni belajar di Eropah begitu lama, belajar di negara barat begitu lama, sudah tentu kita nampak macam mana mereka memanifestasikan kasih sayang. Dan akhirnya yang ketiga ialah kita tidak menjadi subculture. Kita tengok mak kita, bapa kita, seorang duduk di dapur, seorang duduk di luar, habis makan masing-masing ke tempat masing-masing, yang di luar, yang di dalam dia. You can see they rarely communicating, rarely physically communicating each other. Yang ini menyebabkan oleh kerana turun pada anak, turun pada apa, dan juga jiran tetangga dan sahabat andai pun dalam keadaan subculture yang sedemikian, maka tidak mushrooming lah, tidak mengalir lah, tidak berkembang lah jiwa kasih sayang dalam keluarga. Kesan daripada itu, kesian kita tengok, kesian. Ketawa tapi tidak ada kasih sayang. Senyum tidak ada kasih sayang. Duduk berdepan tidak ada kasih sayang. Yang inilah yang kita deritai sehingga akhir hayat kita nanti. Terima kasih. Okey, 3 aspek utama telah diberikan oleh Datuk sebagai satu pengikat kasih sayang dalam hubungan kekeluargaan ini. Dan doktor sendiri mungkin boleh kongsikan kepada penonton sebenarnya bagaimana caranya untuk kita mengekalkan, merancakkan lagi keharmonian dalam sebuah keluargaan. Okey, saya sangat teruja tadi bila saya dengar Datuk cakap tu, sebenarnya sebab aplikasi dekat diri sendiri. Kadang-kadang kita rasa macam yelah kasih sayang ni hilang, rupanya baru kita tahu sebab gadget kan, sebab kadang-kadang buat hal masing-masing. Tapi kalau mengikut pandangan saya, apa yang selalu saya cakap, saya suka memberi ni Datuk, saya suka bagi formula untuk mewujudkan keharmonian dalam keluarga tu. Saya suka cakap para isteri pegang formula 3D, para suami pegang formula 3B. So untuk isteri 3D tu apa? Dengar, diam, doakan. 3 benda ni. Bila berlaku sesuatu, kadang-kadang isteri ni cepat melatah Datuk berbanding dengan suami, jadi dia tak nak dengar. Saya tak nak dengar. Macam tu kan. Lepas tu disuruh diam. Saya tak nak diam. Macam tu kan. Jadi kalau nak wujudkan keharmonian tu, dengar, diam dan doakan. Doakan ni selalunya dalam hati Datuk. Kita selalu doakan dalam hati. Kalau saya selalu guna zikir Ya Latif, Allah Ya Latif, Allah yang Maha Lembut. Ya Allah Ya Latif, lembutkan hati suamiku, lembutkan hati aku kan. So ini untuk isteri. Tapi untuk suami pula 3B Datuk. B yang pertama beristighfar, sebab selalunya bila dah isteri buat hal, suami ni kadang marah-marah. Tapi cuba kalau dia beristighfar, astagfirullahalazim, mesti kita insaf sekejap Kalau saya sendiri saya alamak, dia dah start dah beristighfar kan. Beristighfar, lepas tu bincang dengan isteri, sebab kadang-kadang laki emosinya dia tak suka nak tunjuk Datuk. Betul lah ni laki kalau kita kenal siapa, dia tak nak tunjuk dia punya emosi, sedih ke, Munawar dalam hati ada taman, betul kan? Tapi sebenarnya mereka ni ada sesuatu
itu yang ingin dikatakan kan. Jadi bincang dan akhir sekali adalah bantulah isteri dalam melakukan kerja-kerja rumah. Kadang-kadang kita ingat semua kerja rumah tu milik kaum wanita kan. Adalah bekerjaya, kadang-kadang jaga anak, masak. Ada orang kata, alah duduk rumah je apa, penat. Masya Allah, kita cuba tukar role tu. Tarik nafas. Itulah dia. Itulah dia. Kalau suami saya kan, bila dia baik saya diam, nantikan pedih, dia cakap. Dia macam tu. Kalau suami saya lah, saya macam apa dia nak cakap ni, tak apalah, tak nak tanya. Okey, apa pun kita nak tanya pada Rasul, perbezaan zaman dahulu lain cara untuk kita menzahirkan kasih sayang itu sekarang lain. Jadi mana sebenarnya yang lebih baik? Pada saya yang terbaik itulah yang baik. Kalau yang dulu-dulu tu macam ada yang baik, yang sekarang ni ada yang baik, cantumkan yang dulu dengan sekarang. Yang dulu pun seronok, yang sekarang pun seronok. Yang tua pun seronok, yang muda pun seronok, yang kecil pun seronok. Okey, antaranya misalnya orang dulu lah, mak saya dan macam mana mak saya khidmati ayah saya. Selama-lama saya duduk dengan mak dan ayah kan, saya tak pernah tengok mak saya menyanggah pendapat abah saya. Ni diam tadi. Yang orang baju biru ni kata diam. Diam. Okey, tak pernah saya tengok. Yang kedua, saya tak pernah tengok bila ayah saya duduk, mak saya tidak angkat air. Tak pernah. Kan. Tapi sekarang ni tengok budaya sekarang ni. Kadang-kadang air. Mana air tadi? Air tak keluar-keluar. Air tak keluar. Orang dah keluar masuk dah, tapi air tak keluar. Okay. Yang ketiga yang saya nak sebut, apa dia yang dulu dengan sekarang. Dulu ni kasih sayang kita diikat dengan cara amalan-amalan. Sembahyang berjamaah. Dulu saya 8 orang adik-beradik, ayah saya imam, saya guru Quran, mak saya guru Quran. Jadi tak pernah kami tidak sembahyang berjamaah. Habis sembahyang berjamaah, automatik saya akan salam mak dulu, salam ayah, cium mak, cium ayah, dakap mak, dakap ayah. Every time after we perform sembahyang 5 waktu. Kalau ada 5 waktu lah. Okey, tapi sekarang ni mana ada? Mana sembahyang berjamaah di rumah? Ada doktor, ada ibu-ibu bagi tahu saya dah kahwin 27 tahun, dia kata. Tapi tak pernah tengok. Saya tengok ikut suami saya ke shopping center. Saya ikut suami saya ke pavilion. Saya ikut suami saya ke Shah Alam shopping di PKNS. Tapi saya tak pernah ikut suami saya menjadi imam dalam solat. 27 tahun dah kahwin. Jadi maknanya pengikat dia sudah tak ada. Pengikat kasih sayang ni kalau dalam bentuk ibadah ni, Masya Allah, kita berapa banyak perkataan Ar-Rahman dan Rahim yang menggambarkan kasih sayang, daripada Fatihah sampai baca surah, sampailah kita tahiyat akhir dan sebagainya. Yang itu kalau kita tidak ucapkan dalam keluarga kita, tidak ucapkan satu hari 5 kali, maka di mana kuntum kasih sayang. Dan kasih sayang yang diucapkan dalam ibadah ni kasih sayang direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tahu hati manusia, Allah yang tahu jiwa saya, Allah yang tahu sanubari saya. Sebab itu kita raikan kasih sayang dalam konteks hubungan kita dengan Allah yang dikatakan hablu minallah, barulah hablu minan nas. Jadi akhirnya saya nak menyebutkan para penonton dan penonton, saya nak appeal pagi ni. Saya nak appeal pagi ni berdasarkan buku-buku yang saya tulis. Saya dah tulis 40 buku dah, tuan-tuan. 40 buku saya tulis, hampir 70% daripada buku itu mengenai kekeluargaan. Sejak 30-40 tahun yang lalu sampai sekarang. Ada 3 buku yang terakhir saya tak perlulah saya sebutkan di sini kan ya. Tapi apa yang saya nak sebutkan, my appeal is, sebelum kita mati, bayangkan kasih sayang. Supaya suami itu merasa lega dengan kasih sayang. Sebelum kita mati, bayangkan kasih sayang. Supaya isteri kita tidak menderita dengan hilangnya kasih sayang. Sebelum kita mati, paparkan kasih sayang kepada anak-anak. Supaya setelah kita mati, anak-anak tidak mencari-cari kasih sayang. Terima kasih. Ya, baik. Jadi pastinya waktu yang terbaik adalah untuk kita ajak pujuk suami kan, pujuk pasangan kita. Jomlah bang kita pergi bengkel ke khusus ke untuk kita memantapkan lagi institusi keluargaan. Dan difahamkan seperti mana disebut Datuk awal tadi hari Isnin ni nanti. Betul. InsyaAllah kita akan dengan kerjasama Kementerian Wanita dan juga LPPKN dan Asian Chamber as well dengan Kebajikan Teratak Cipta, kita akan adakan program pemantapan institusi keluarga 2 hari 1 malam di mana objektif dia adalah sebenarnya untuk merapatkan kembali hubungan suami isteri. Macam Datuk berkata tadi, zaman dulu kan ramai yang solat sama, lepas tu ataupun satu lagi
gadget telah mengubah situasi sesebuah institusi keluarga tu kan. Jadi objektif utamanya adalah merapatkan kembali ukhuwah suami isteri dan juga mengurangkan kadar penceraian. Kalau kita tengok selepas era COVID hari itu berlaku numbers yang agak tinggi dalam masalah rumah tangga. Pastinya dengan seminar pemantapan institusi kekeluargaan insya-Allah yang akan dilaksanakan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan membantulah untuk kita mengatasi permasalahan-permasalahan dalam institusi kekeluargaan ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk waktu ini. Kita nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Datuk Dr. Hassan Imam Ali, Pengerusi Yayasan Sabha, dan juga Dr. Haja Azraida Syahadan, Pakar Kepimpinan Diri dan Keluarga bersama kami pada waktu ini. Banyakkan latihan, banyakkan pemantapan diri dan sebagainya, kerana kita bukan sahaja duduk berkeluarga semata-mata di rumah, tetapi kita perlu tambahkan lagi ilmu untuk memantapkan lagi institusi keluargaan kita. Betul tu, banyak ilmu yang kita dapat pada hari ini. Hani boleh amalkan 3D, saya amalkan 3B insya-Allah. Okey. Kita akan